Assalamualaikum, Kapsul APM edisi 9 November 2022 bersama saya, Lieutenant Muda Pertahanan Awam Muhammad Zaki Abdul Rahman dan rakan penyampai. Dan saya Lieutenant Muda Pertahanan Awam Nur Hidayah Abdullah. Paparan menarik Kapsul APM minggu ini: kursus dan lawatan Ketua Pesuruhjaya ke Yayasan Food Bank, latihan Cliff and Cave Rescue Gua Tempurung PASPA, taklimat persediaan Monsun Timur Laut bersama NATMA, program orientasi pemandu kenderaan APM, webinar pengurusan dasar dan analisis projek keselamatan, dan APM berkampung 10 hari di Sepang International Circuit. Selama 2 hari bermula 2 hingga 3 November yang lalu, kaki tangan Yayasan Food Bank Malaysia menjalani kursus bersama Angkatan Pertahanan Awam Malaysia dalam kursus asas APM kepada Sided Yayasan Food Bank Malaysia. Antara latihan yang dijalankan termasuklah perawatan awal, asas kawat kaki, melawan kebakaran dan teknik asas ikatan dan simpulan yang dijalankan di bangunan Yayasan Food Bank Malaysia, kawasan perindustrian Kajang. Ketua Pesuruhjaya APM berkesempatan hadir di hari terakhir kursus berkenaan. Selain membuat lawatan sekitar gudang penyimpanan Yayasan Food Bank yang juga merupakan Sided APM. Bencana berlaku tidak kira masa dan tempat. Oleh itu, pasukan penyelamat khususnya yang berkemahiran tinggi perlu sentiasa bersedia, mental dan fizikal, berdepan dengan sebarang risiko bencana. Special Malaysia Disaster Assistance and Rescue Team SMART telah menganjurkan latihan bersama pasukan penyelamat khas daripada pelbagai agensi dalam memastikan ilmu kemahiran menyelamat dan peralatan penyelamat yang digunakan relevan dengan risiko bencana kompleks. Latihan yang dinamakan Cliff and Cave Rescue telah dijalankan selama 5 hari bermula 31 Oktober sehingga 4 November yang lalu. Pasukan khas Pertahanan Awam PASPA turut dijemput menjalani latihan ini sesuai dengan tahap kemahiran mereka sebagai pasukan penyelamat elit. Selain SMART dan PASPA, turut serta dalam latihan berkenaan adalah pasukan Special Tactical Operation and Rescue Team of Malaysia (STOM) dari Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia. Selain mencapai objektif untuk meningkatkan kompetensi dan ilmu menyelamat terutamanya di kawasan cerun dan gua, latihan ini juga dilihat berjaya mengeratkan hubungan kerjasama dalam kalangan pasukan penyelamat negara. Syabas dan tahniah diucapkan. Peranan APM dalam pengurusan bencana negara sememangnya tidak dapat disangkal. Selain membekalkan data bencana dan selaku Sekretariat Pengurusan Bencana di daerah dan negeri, APM turut berperanan memupuk kesedaran dan kesiapsiagaan masyarakat khususnya berdepan sebarang bencana dan kecemasan. Taklimat Persediaan Monsun Timur Laut MTL 2022-2023 anjuran Agensi Pengurusan Bencana Negara NATMA telah berlangsung di Dewan Wawasan Markas SMART yang dihadiri agensi-agensi yang terlibat dalam pengurusan bencana negara termasuk APM yang diwakili Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Muhammad Zamani Mat Nasir dari Bahagian Pengurusan Bencana dan Operasi Ibu Pejabat Pertahanan Awam. Taklimat ini bertujuan berkongsi pelan dan tahap persediaan agensi-agensi penyelamat dan pengurusan bencana negara dalam menghadapi monsun timur laut yang dijangka membawa hujan lebat dan angin kencang yang mengakibatkan banjir dan risiko bencana lain yang mengancam keselamatan nyawa dan harta benda. Program orientasi pemandu kenderaan Grade H11 lantikan baharu APM telah berlangsung pada 1 hingga 4 November bertempat di Ibu Pejabat APM. Program anjuran bahagian pengurusan sumber manusia Ibu Pejabat APM itu bertujuan memberi taklimat dan pengenalan kepada pemandu kenderaan Jabatan Latikan Baharu seramai 11 orang yang hadir melapor diri di Ibu Pejabat APM.
Dalam program yang berlangsung 4 hari itu, selain memberi taklimat berkenaan deskripsi tugas jawatan yang disandang, turut berlangsung sesi Aku Janji sebagai pemandu kenderaan APM Grade H11 yang baharu dalam majlis penutup yang dirasmikan oleh Yang Amat Setia Datuk Ismail Muhammad Zawawi, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Pengurusan APM. Majlis penutup berkenaan turut dihadiri Pengarah Pertahanan Awam Negeri Selangor dan Pengarah Pertahanan Awam Wilayah Persekutuan. Selamat bertugas kepada semua yang dilantik. Unit Perancangan Ekonomi Jabatan Perdana Menteri telah menjemput APM selaku penceramah dalam webinar pengurusan dasar dan analisis projek keselamatan yang berlangsung pada 3 dan 4 November yang lalu. Webinar yang melibatkan beberapa agensi seperti PDRM, NATMA dan Jabatan Penjara Malaysia itu telah dibahagikan kepada beberapa sesi mengikut topik yang telah disediakan. APM yang diwakili Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Amir Sarifuddin Zalman dari Cawangan Khidmat Kemanusiaan Bahagian Pengurusan Bencana dan Operasi Ibu Pejabat Pertahanan Awam telah menyampaikan ceramah berkenaan Pasukan Khas Pertahanan Awam PASPA selain menjelaskan peranan dan pelibatan APM dalam beberapa operasi pengurusan bencana seperti Ops Daulat Lahad Datu 2013 dan Ops Palu yang menyaksikan PASPA berkolaborasi bersama Badan Search and Rescue Nasional Basarnas Indonesia dalam kerja-kerja mencari dan menyelamat mangsa gempa bumi di Palu pada tahun 2018. Selain itu, beberapa tajuk ceramah yang menarik seperti tenggelamnya Taman Seri Muda oleh NATMA, Sang Olgojo di sebalik tirai besi oleh Jabatan Penjara Malaysia dan Samun di Putrajaya oleh Wakil PDRM turut disampaikan dalam webinar yang berlangsung 2 hari itu. Sempena MotoGP Petronas yang berlangsung Oktober 2022, APM berkampung selama 10 hari di Sepang International Circuit SIC dalam persediaan selaku petugas paramedik dalam acara berkenaan. APM dan beberapa agensi lain telah dilatih dan diberi taklimat berhubung tugasan petugas paramedik dalam acara sukan permotoran itu yang disampaikan oleh doktor dari Kementerian Kesihatan Malaysia selaku ketua bagi petugas paramedik acara berkenaan. APM yang terdiri daripada 3 orang pegawai pasukan dan 20 orang anggota lain-lain pangkat daripada APM Kuala Lumpur, APM Sabak Bernam dan anggota Ibu Pejabat APM terlibat dalam tugasan berkenaan. Selain menjalankan tugas, para petugas yang hadir berpeluang menyaksikan acara berkenaan dengan lebih dekat yang tentunya memberikan pengalaman berbeza buat mereka. Bagi segmen Cakna APM minggu ini, sama-sama kita saksikan video aktiviti dan program APM yang berlangsung di peringkat daerah dan negeri. Pada 1 November 2022, hari Selasa yang lalu, telah diadakan satu majlis penyerahan sumbangan bencana banjir kerjasama Yayasan Ikhlas dan Syarikat Coca-Cola kepada APM Daerah Hulu Langat. Kunjungan dari Yayasan Ikhlas diketuai oleh Engineer Haji Kamaruddin bin Kasim, Pengarah Penghubungan Korporat Yayasan Ikhlas, dan Syarikat Coca-Cola diketuai oleh Tuan Khairul Anwar bin Abdul Ghani. Pihak APM yang diketuai oleh Kapten Pertahanan Awam Roslan bin Lok. Pegawai Pertahanan Awam Daerah Hulu Langat telah menyambut mesra kedatangan pihak penyumbang. Pihak APM telah menerima sebanyak 1,000 karton air mineral untuk diserahkan kepada kawasan-kawasan bencana di daerah Hulu Langat yang telah dikenalpasti. Majlis ini diadakan di Pusat Kawalan Operasi Daerah Hulu Langat bermula jam 10 pagi. Terima kasih kepada pihak Coca-Cola dan Yayasan Ikhlas kerana sudi memilih APM Hulu Langat dalam sesi penyerahan sumbangan bencana ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Lieutenant Muda Nuranati melaporkan dari APM Daerah Jerantut. Pada 26 Oktober 2022, Rabu, program ujian aset dan latihan buat antara agensi JPBD Jerantut telah dilaksanakan di Feri Waterfront Jerantut melibatkan agensi Polis Diraja Malaysia,
Angkatan Tentera Malaysia Regimen Ranger Diraja Kem Batu 5 mentangkap Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia, Jabatan Kerja Raya, Pejabat Kesihatan, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jabatan Penerangan, Rela, Penghulu Mukim dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Keseluruhan melibatkan 75 orang pegawai dan anggota agensi terlibat. Objektif penganjuran program ini adalah bagi meningkatkan lagi tahap kepersediaan agensi menyelamat dan bantuan, seterusnya meningkatkan lagi kerjasama dan kesatuan dalam persediaan menghadapi MTL 2022-2023 bagi daerah Jerantut. Program latihan ini juga telah diselaraskan oleh Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM daerah Jerantut selaku Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana daerah Jerantut dan dirasmikan oleh ASP Muhammad Hairin bin Muhammad Busari selaku Wakil OCPD Jerantut merangkap Komando Operasi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Angkatan Pertahanan Awam Daerah Lipis selaku Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan dan Bantuan Bencana Daerah Lipis telah mengadakan satu latihan dalam perkhidmatan iaitu menyelamat dan pemindahan mangsa banjir serta pengendalian bot enjin sangkut peringkat daerah Lipis tahun 2022. Latihan ini telah diadakan pada 30 Oktober 2022 yang bertempat di Kampung Kuala Medang, Kuala Lipis, Pahang. Objektif utama latihan ini diadakan adalah bertujuan untuk meningkatkan kesedaran terhadap kepentingan keselamatan dan cara yang betul semasa proses penyelamatan dilakukan. Ia juga bertujuan untuk mendedahkan teknik pemanduan yang betul kepada komuniti dan wakil agensi yang hadir. Turut diselitkan juga taklimat pengendalian cara pemanduan bot sungai yang selamat mengikut SOP oleh Bomba dan Penyelamat Malaysia. Taklimat pengendalian asas bagi penyelenggaraan dan penjagaan enjin dan bot oleh Polis Diraja Malaysia dan taklimat ringkas latihan oleh Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Negeri Pahang. Latihan ini melibatkan beberapa agensi dan juga komuniti setempat. Ketika guntur di atas langit kami tak tidur, ketika hujan mencurah kami berjaga. Jika bencana tiba datang kami segera ada. Sebelum, sesedang dan sesudah kami tetap ada. Dengarlah semua ini ikrar dan janji setia. Misi-visi dan moto kami harus dilaksana. Jika runtuh kami bina semula sedaya upaya, memastikan rakyat sejahtera aman di Malaysia. Demi negara, demi negara, demi negara. Segmen Info APM kali ini kami kongsikan info monsun Timur Laut yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia. Jom saksikan. Nekat redah api dan asap tebal untuk menyelamatkan diri dan bayi. Demikian yang dilakukan oleh seorang pengasuh kepada seorang bayi yang dijaganya dalam kejadian kebakaran yang berlaku di Jalan Raja Musa, Kampung Baru. Pengasuh berusia 38 tahun itu nekat mendukung bayi yang dijaganya keluar dari rumah yang musnah dalam kebakaran pada 6 November yang lalu. Video berkenaan mengisi segmen Apa yang Viral kali ini. Perlu cekal dan kental bukan sahaja fizikal tapi juga mental. Itu adalah ciri-ciri yang perlu ada bagi peserta Ironman.
Sebagai penutup kapsul kali ini, saksikan bingkisan video Iron Man Langkawi 2022 yang turut disertai oleh Kapten Pertahanan Awam Muhammad Hafiz Ismail yang berjaya menamatkan acara berkenaan dengan jayanya. Tahniah diucapkan daripada seluruh warga APM. Hanya yang sahih di kapsul APM. Salam hormat Dan Assalamualaikum.